Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat ya. Hari ini cikgu akan menyampaikan perkongsian mesra dari Cikgu Zeti. Hari ini cikgu akan menyampaikan mengenai perkara munakahat darjah 5, pelajaran 1 yang bertajuk Nusyuz. Apakah yang dimaksudkan dengan nusyuz? Apakah pengertian nusyuz? Nusyuz pada bahasa ialah derhaka atau ingkar. Pada syarak, ia bermaksud meninggalkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan oleh syarak. Seterusnya kita lihat kepada hukum nusyuz. Hukum asalnya ialah haram dan berdosa besar jika berlaku nusyuz kepada kedua-dua pasangan suami isteri. Ini bermaksud bukan hanya kepada isteri sahaja atau kepada suami sahaja hukum nusyuz itu ada. Okey, cikgu kongsikan di sini dalil nusyuz isteri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abi Ufi radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hayyan. Artinya, demi Tuhanku yang berkuasa ke atasku, tidaklah seorang perempuan itu menunaikan hak Tuhannya, melainkan sehingga dia menunaikan hak suaminya. Dan ada juga dalil untuk nusyuz untuk suami. Daripada surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud artinya, dan jika seorang perempuan bimbang yakni akan timbul dari suaminya nusyuz yakni kebencian atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka yakni suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua yakni secara yang sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil kedekut yakni tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Baik, untuk seterusnya, nusyuz akan berlaku dengan dua cara. Yang pertama, nusyuz dengan perbuatan, dan juga yang kedua, nusyuz dengan kata-kata. Nanti kita lihat apakah huraian bagi setiap bahagian tersebut. Kita lihat dulu contoh nusyuz yang pertama. Bahagian nusyuz yang pertama iaitu nusyuz dengan perbuatan. Contoh pada isteri. Okey, kalau pelajar lihat di dalam contoh yang pertama tu, alif, bermasam muka atau menjauhkan diri apabila dipanggil oleh suami. Maknanya isteri bermasam muka daripada suaminya. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami atau tiada keuzuran yang diharuskan syarak. Maknanya dia keluar rumah tanpa izin suami. Walaupun kadang-kadang ada suami yang mengizinkan sahaja isteri dia keluar rumah, tetapi ada juga suami yang perlu isteri meminta izin untuk pergi keluar rumah atas urusan-urusan yang tertentu. Yang ketiga, memukul suami dengan tujuan untuk mendera suami. Cerita ni macam pelik sikit, tapi kalau tengok pada keadaan sekarang, benda ni ada berlaku. Bukan sekarang sajalah, pada zaman dulu pun ada berlaku. Isteri memukul suami. Okey, itu di antara contoh pada isteri. Kita lihat pula contoh pada suami, nusyuz dengan perbuatan. Yang pertama,
mengabaikan tanggungjawab untuk memberi nafkah yang mencukupi. Tidak memberi nafkah lah maksudnya kepada orang di bawah tanggungannya, terutamanya isteri. Lepas tu, tidak memberi didikan agama yang sempurna dan penjagaan kesihatan yang baik. Misalnya tidak membimbing isteri dia yang mungkin kurang didikan agama, ataupun tidak bersama-sama untuk mengajak isterinya untuk melaksanakan hukum-hukum agama yang sempurna, ataupun yang dimaksudkan juga dengan penjagaan kesihatan yang baik ialah mengabaikan isteri. Mungkin ada isteri yang sakit, dia biarkan aja, dia buat tak tahu. Okey, ba. Mendera secara zahir dan batin terhadap isteri. Zahir dan batin. Zahir mungkin juga bercakap kasar. Bercakap kasar dengan isteri, suka memukul isteri. Batin, tidak menjaga hati isteri, selalu menyakitkan hati isteri, tidak memberi nafkah batin kepada isteri. Dan yang ketiga ialah suami tidak memberi hak giliran kepada isteri yang dipoligami. Ini pada suami yang mempunyai isteri lebih daripada seorang. Kadang-kadang ada isteri dua. Contohnya kalau ada 7 hari dalam seminggu, 3 hari di rumah isteri pertama, tapi di rumah isteri kedua 4 hari. Ataupun 7 hari di rumah isteri kedua, 1 hari pun tak ada dekat rumah isteri pertama. Itu menunjukkan suami itu nusyus pada perbuatannya. Baiklah pelajar sekalian, itu saja perkongsian cikgu untuk pelajaran kita pada hari ini. Jika ada permasalahan, bolehlah bertanya kepada guru kelas masing-masing. Dan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum.